Baik, terima kasih Paulina. Jadi tuan-tuan, seperti biasa selamat malam semua. Jadi kita mulakan kelas pada malam ini dengan doa. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini dapat kita menyambung lagi pengajian bersama dengan tuan-tuan. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Raja Harian Kirat Center dan juga admin yang membantu kita untuk kelas malam ni. Baik, bagi kelas kita malam ni tuan-tuan, kita nak menyambung pengajian kita yang mana pada minggu lepas kita bincang tentang di luar daripada surah Al-Baqarah. Jadi pada malam ni saya seperti yang kita rancang, kita akan masuk kembali pada surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat yang ke-16. Di sini mungkin ada beberapa maklumat tambahan yang perlu kita bincang. Ya, ada beberapa maklumat tambahan yang perlu kita bincang dengan tuan-tuan, dan maklumat tambahan tu ada pada ayat ke-16 ni. Okey. Dan seingat saya, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ikuti kelas kita bersama Harian Kirat Center, sebelum ni kita bincang ayat 15 pada minggu-minggu yang sudah. Jadi hari ini ayat yang ke-16 lah bagi sesi 27. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik. Yang ini saya tutup dulu ayat 17 ni, ataupun saya tutup dululah. Okey, sebab nak fokus dengan tuan-tuan ayat yang 16 ni. Okey. Macam biasa, kalau yang ada modul, boleh buka kita punya modul. Sebelum kita melangkah jauh lagi lah dengan tuan-tuan, boleh buka modul-modul kita yang kita biasa guna. Okey. Baik. Malam ni saya nak mulakan dengan pembincangan, sama lagi sedikit pengulangan bersama dengan ibu-ibu, ayah-ayah ya. Contohnya perkataan ulaika ya, kena bantu sikit, tolong kita tahu sekurang-kurangnya maksud dia lah ya. Maksud, kalau tak dapat maksud, at least kita boleh faham nama dia ya. Ulaika ni tuan-tuan memang untuk banyak, okey, jamak, dan dia untuk yang jauh. Okey, untuk yang jauh. Biasa kita jumpa ulaika ya dalam surah Al-Baqarah yang awal ayat ataupun 5 ayat terawal kan dalam surah Al-Baqarah ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Kalimah ulaika. Ulaika ni terjemahannya biasanya macam mana? Orang-orang lelaki dan perempuan, ataupun mereka lelaki dan perempuan, tetapi mesti ada itu ya, mesti ada itu. Sebab ulaika ni isim isyarah ya, kata nama tunjuk untuk yang jauh. Boleh buka pada yang pada modul ni, for those yang ada, ataupun mungkin yang ada rujukan luar, tuan-tuan tengok je lah
Okey, kita dah bincang sebelum ni kan. Okey, saya besarkan ini ya. Okey. Jadi kita dah pernah bincang sebelum ni. Okey. Lagi satu kena cam lah ni, tuan-tuan kena cam dia punya, kita kata dia punya pola ayat macam itulah ya, sebab kita akan go through satu persatu. Baik. Kemudian kita jumpa perkataan alladzina. Ya, kalau boleh kenal dia punya terjemahan dan nama dia. Ya, alladzina di sini maksudnya adalah orang-orang yang, ya, orang-orang yang termasuklah lelaki dan perempuan, ya. Sekurang-kurangnya terjemahannya mesti ada yang, ya, sebab alladzina ni nama dia apa? Tuan-tuan yang kita dah belajarkan nama dia. Ya. Alladzina bermaksud ataupun alladzina namanya adalah isim mausul, ya, sebab dia wasla al-kalimah qablaha bil kalimah ba'daha. Maksudnya dia sambung perkataan yang sebelum dengan perkataan yang selepas. Dia at least ada yang lah. Jadi macam yang kita dah pernah jumpa sebelum ni. Ya, ada mausul, ada yang, so alladzina. Mungkin ibu-ibu ayah-ayah tertanyakan, kenapa ustaz Quran guna alladzina kan banyak lagi yang ada yang kan, alladzi ke alladzani ke, ada yang allati, ya. Sebab bahasa Arab ni tuan-tuan dia mesti sinkro. Sinkro macam mana? Kalau contoh ulaika ni kita faham dah ramai kan, ya. Ulaika tu kita faham dah ramai. Okey, ramai. Kita katakan mereka, so istilah ramai ni apa? Arab sebut jamak. Baik, jamak. So bila nak guna mausul pun kena guna mausul yang jamak, ya? yang jamak lah, orang-orang. Tapi ini bukan untuk lelaki saja, memanglah alladzina ni kita faham untuk lelaki saja, tetapi dalam kita kata ayat ini, okey, dalam ayat ni kalimah ulaika dan kalimah alladzina itu yang muzakkar ataupun yang maskulin, ya, tapi maknanya tuan-tuan lelaki dan perempuan. Kalau kita imbas kembali, mereka ni merujuk kepada siapa? Kalau ibu-ibu ayah-ayah lihat, ya, ini merujuk kepada, kalau kita buka mana-mana tafsir pun, ya, mereka ini dikatakan iaitu merujuk kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang yang kufur yang ada mempunyai sifat munafik. Maksudnya kita boleh faham mereka ni merujuk kepada golongan yang kufur, ya, al-kafirun. Baik, itu sekadar seperti selalu kita bincang. Okey. Kemudian cuba perhatikannya pada kalimah yang seterusnya, iaitu yang selepas ni inilah, okey, yang kita letakkan warna kuning ni. Okey, boleh teka-teka, tuan-tuan boleh teka-teka. Okey, ini waktunya lah kita nak go through balik satu persatu kalimah Quran kan. Okey, ishtarau, ishtarau. Baik. Kita yang alif di awal ni kita baca, kalau kita baca terus alladzina ishtarau kan, begitu. Tapi kalau kita baca wahid-wahid, kita baca satu-satu, so tuan-tuan kita kena baca alif ni, yang hamzah wasal ni, yang warna hijau ni kita kena bariskan dengan baris bawah kan, baris bawah. Sebab kenapa kita merujuk kepada baris yang huruf keberapa? Ya, baris yang huruf yang ke 3, ya, yang ta ni kan tuan-tuan, ya. Kita belajar kalau nak bariskan alif hamzah wasal ni kita perlu melihat kepada baris huruf ketiga. Ya, tanya baris atas, maka alifnya perlu, hamzah wasal ini berbaris bawah. Ada orang, saya tak pastilah tuan-tuan cam ke tidak, ya, istilah hamzatul wasal ni. Bukan apa, ada orang dia ingat, wallahu alam, saya rasalah, ya, mungkin orang ingat sebut hamzah wasal ni hamzah tu, ya, tak, ya, yang dia, kalau tuan-tuan perasan hamzah wasal ni dia alif, ya, kita sebut
hamzah wasal ni ada pada awal kalimah, dan dia untuk wasal, untuk sambung, dan juga dia bukannya ada hamzah alif tu, tetapi hamzah wasal ni disebut pada huruf alif. Contoh awal ishtarau ni, alif yang atas ni ada kepala sad. Sad tu seingat saya, sefaham saya, simbol kepada wasal lah. Okey, contohnya kalau kita buka Al-Quran, kita semak Al-Quran punya kitabah, punya writing, ibu-ibu ayah akan fahamlah apa yang kita sebut tentang hamzah wasal lah. Bukan apa, takut ada yang tak camkan. Tuan-tuan ni, tuan-tuan tengok ya, ni kan. So dia lain sikit lah. Kalau tuan-tuan join kelas tajwid tu, dia memang ceritalah kan, ada kepala sad ni. Dia untuk sambung. Sebab kenapa? Ini seingat saya, dikatakan tuan-tuan ni, sebenarnya kalimah ishtarau ni, ya, asalnya, asal cerita dia, alif ni dia tak ada. Macam tu. Secara lughawi, secara linguistik. So kita pun tahu bila alif ni tak ada kalimah macam ni lah. So word ni dia start dengan baris mati kan. Seperti yang kita faham, perkataan Arab ni dia tak bermula dengan baris mati. Ya, jadi itu sebablah ulama berpandangan datangnya apa? Kalau nak bunyikan baris mati tak boleh. So itu yang datangkan alif, hamzah wasal tu baru boleh bunyilah. Kalau kita baca satu-satu kan, ishtarau, alladhina. Tapi kalau kita sambung, alladhina ishtarau, yang alif hamzah wasal ni tak ada bunyilah kan, sebab kita dah wasal bunyi antara alladhina dengan kalimah yang selepas ni. Jadi itulah sedikit background ataupun kita kata latar belakang tentang hamzatul wasal. Sebab dengan nama dia Hamzah kan, tapi tak ada Hamzah pun. Begitulah. Ya, ni tuan-tuan, ni pun Hamzah wasal ni ya. Ni mana-mana yang tuan-tuan nampak atas ada kepala sad tu, tu kira Hamzah wasal lah. Macam itulah. Okey. Baik. Itu yang berkaitan dengan cerita tentang Hamzah wasal. Okey, kalau kita lihat pada perkataan yang seterusnya ataupun pada kalimah ishtarau ni lagi, ya, kita akan nampak bahawa, ya, yang kalimah ishtarau ni kita perlu tentukanlah. Tentukan maksudnya perkataan itu dia jenis yang macam mana kan, kata nama ke, kata sendi ke, macam itulah. Jadi yang seperti yang tuan-tuan tahu, kita tengok perkataan tu, ya, kita tahu kalimah ishtarau ni bentuk macam ni. So kita akan perhatikan pada yang di hujung, akan pada yang kalimah yang di hujung lah. Okey, pada rangkaian kata di hujung sekali yang ada waw alif ni. So dia berkaitan dengan apa sebenarnya? Kalau tuan-tuan nak kongsi jawapan, sangat kita alu-alukanlah, ya. Okey. So okey, terima kasih Puan Rahimah ya. Waalaikumsalam yang okey, baik. So kalimah ishtarau ni kita kata dia madhi. Okey, madhi sebab macam mana kita cam dia madhi tuan-tuan? Ya, sebab ada tambahan kan, ada tambahan waw alif yang ada di hujung. Ya, dia punya pattern beginilah. Baik, ada waw alif. Kita belajar bukan hanya ishtarau ni kan. Kalau tuan-tuan perasan pun dalam ayat 16 ni, bila kita lalu sampai hujung, ada lagi satu perkataan kan yang bentuknya macam tu juga kan, iaitu sebenarnya yang kalimah kanu ni ya, kanu di sini yang kita letakkan warna kuning ni lah. Maksudnya kanu itu juga kita kata mengandungi ataupun mempunyai bentuk yang sama dengan ishtarau, yang mana di hujungnya terdapat waw alif di hujung. Jadi kita tahu bila ada waw alif di hujung ni madhi, macam amanu, macam ishtarau,
kita belajar fi'il ni dalam ada dhamir. Jadi bila fi'il macam ni ada dhamir apa tuan-tuan yang kita faham ya. Okey, boleh tengok pada rujukan. Okey, mesti ada dhamir hum kan. Ya, dhamir mereka. Okey, dhamir mereka. Baik. Terima kasih yang berkongsi jawapan. Okey, alright. So, saya bukan nak bincang itu sangat. Maksudnya, kalau itu tuan-tuan pun dah tahu. Ya, kita belajar fi'il madhi tambahan hujung kan. Ada hum, seperti yang kita lalukan setiap kalilah kita kita bincang, kita fokus tentang fi'il madhi. Kita akan lalu dengan bentuk yang sebegitu. Baik, ini ya contoh dia tuan-tuan. Fi'il madhi ya, ada waw alif ni lah. Saya sekadar paparkan saja sepintas lalu. Okey? Baik. Kemudian kalau kita tanya kepada tuan-tuan, kalimah ishtarau ni kita boleh jumpa tak tuan-tuan dalam kamus? Nanti kita nak tengok kamus. Tapi bukan kamus yang itulah yang saya nak cerita dengan tuan-tuan tu. Yang kamus tu saya akan peruntukkan 1 minggu, 1 sesi nanti kita bincang kamus je insya-Allah taala. Ni ada waktu nanti insya-Allah ya. So bila kalimah macam ni, kalau tuan-tuan ada kamus ya, ada dictionary, tuan-tuan akan nampak kalimah begini dia tak mungkin dia boleh appear. Sebab kenapa? Sebab perkataan ni dah digabung dengan huruf tambahan iaitu waw alif madhi. Jadi yang kita faham kalau dalam kamus dia akan bentuk kata akar, yang mana kata akarnya dia punya patternnya kosong, dia tak ada apa-apa tambahan. Lepas tu dia boleh 3 huruf, 4 huruf sampai ke 6 huruf ya. Kemudian kemudian yang perlu kita faham juga adalah di hujungnya ya. Di hujungnya dia baris atas dan fi'il madhi dan ada dhamir huwa ya. Tuan-tuan kena ubahkan ishtarau ni, tukarkan kepada kata akar ya. Maksudnya dia akan bentuk macam ni tau. Yang kita letak bintang ni berarti kalau fi'il ni banyak kan. Fi'il ni kita faham banyak, dia datang macam-macam bentuk ya. Tetapi macam-macam bentuk pun tuan-tuan, dia akan tetap kepada, ataupun kalau kita nak refer kepada kamus, kita kena lalukan dengan bentuk yang kita bintangkan. Saya tunjukkan. Okey, kita tunjukkan apa step kena buat. Kita kena gugurkan. Ya, gugurkan huruf-huruf kita kena gugurkan huruf-huruf tambahan. Ya, kita kena gugurkan huruf-huruf tambahan iaitu kita kata kalau ishtarau ni mana dia punya huruf tambahan ya. Huruf tambahannya mestilah yang waw alif ni. Betul tak tuan-tuan? Sebab kita tahu yang timbul-timbul ni sekarang tuan-tuan consider sebagai tambahanlah untuk fi'il, kita kena buang macam biasa. So jom kita cuba kejap. Kita buangkan waw alif ni. Agak-agak tuan-tuan apa dia punya kata akar kan? Okey, kita ambil alif, shin, ta, ra begini. Okey. Kena tambah lagi 1. Okey, kena tambah lagi 1. Mungkin ada orang tanya. Mungkin ada orang mungkin terfikirlah ya. Mungkin tuan-tuan pun terfikir kenapa ustaz kita kena tambah lagi 1 huruf ya. Ini penambahan ni tuan-tuan kalau kita lalukan banyak, tuan-tuan akan dapat kita kata bayangan bentuk macam tu. Ya, kita dah buangkan waw alif, yang baris kita copycat je. Ya. Ishtara begini. Okey, ishtara ikut je. Hujung ni tuan-tuan kena tambah dengan 1 huruf illah. Huruf illah ni huruf sakit. Dia tak boleh baris atas, baris bawah, baris depan. Huruf illah ni macam huruf illah ni huruf mat lah. Alif, waw, ya dengan alif maksurah. Ya, kalau begini, ini memanglah kita dah buang. Tapi dia punya yang betul-betul root words, kata-kata, dia hujungnya ada alif maksurah macam ni. Ustaz kata kalau macam ni, macam tak sama pula dengan yang kita bincang, kata hujung kena baris atas. Tadi kan kita dah cerita dengan tuan-tuan bahawa
alif maksurah ini, yang ya tak ada titik ni, kalau ya ada titik tu ya tak ada titik ni, Arab menyebut alif maksurah. Ya, dia salah satu daripada huruf illah, huruf sakit, tuan-tuan. Jadi itu yang tak boleh baris atas, ya. Sepatutnya dia baris atas. Dia fi'il madhi, dalamnya ada wa, dia telah dot. Ya, apa maksud ishtarawu ni? Akarnya ishtara, maksudnya apa? Membeli. Okey, membeli. Membeli. Okey, satulah. Okey. Okey, satu. Ya, okey, membeli. Tapi kadang-kadang tuan-tuan jangan kita kata keliru, sebab terjemahan dia membeli, tapi mungkin dalam tafsiran dia ada bagi maksud yang lebih daripada itulah. Ada yang bagi tafsiran menjual lah, sebab ini bukan maksudnya betul-betul beli tu, lebih kepada majas, lebih kepada kiasan. Kenapa kata macam tu? Okey, nanti kita bincang. Baik. Saya tunjukkan dalam kamus bentuk, okey, bentuk apa? Bentuk itulah, ya, bentuk perkataan tu yang ada dalam kamus. Okey, kejap ya. Okey. Kalimah yang ishtara tu, ya, sebenarnya tuan-tuan, dia ada appear dalam kamus. Dan sebenarnya memang itulah dia punya perkataan yang asal. Kalau kita nak cari dalam kamus, itulah sebenarnya. Ya, dia punya bentuk. Saya tuliskan kejap. Okay, kalau boleh tanda. Okay, ni tuan-tuan nampak tak kat sini? Cuma yang ini dia tunjuk beginilah tuan-tuannya. Ada problem sikit dengan webnya. Okay, tapi ditunjuk kat sini ishtara. Tuan-tuan boleh tengoklah, ya, dia ishtara ni kadang-kadang dia ada bagi mana beli, bagi mana jual. So itu dia punya, ya, asal lah. Tuan-tuan tengok kat sini dia tulis ishtara, ya, dia tulis Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kalimah ishtara ni memang Quran banyak repeat lah. Itulah maksudnya. Okey. Baik. Daripada ishtara ni, ya, maksudnya ataupun terjemahannya adalah, ya, dia telah membeli. Ya, kadang-kadang terjemahannya ada juga menjual begitu, tapi rasanya yang sesuai membelilah. Okey, baik. Kemudiannya, okey, kemudian dia beginilah. Saya nak share dengan tuan-tuan kan, bahasa Arab ni kalau contoh nak sebut huwa kan, dia beli ishtara tu lah. Kalau contoh tuan-tuan nak sebut huma kan, macam contoh seorang lelaki kan, macam suami isteri membeli, so kita tambahkan alif, so akan jadi nanti kalau macam dia dua orang pula, agak-agak jadi macam mana kan. Kalau dia dua orang, tuan-tuan ambil yang ishtara ni. Okey, kalau contoh kita nak kata dia dua orang kan, kita ambil yang ishtara tu, so kita lekatkanlah dengan alif ni. Okey, nak bagi mana huma dua orang lelaki pun boleh, seorang lelaki seorang perempuan pun boleh, ya. So kita ambil yang ishtara ni, kita yang alif maksud ni kita hidupkan dengan ya, kita letak baris atas lah. Sebab kaedah kat sini yang kita letak bintang ni, sebelum alif ni ada baris atas ni kan, yang kita bulatkan ni. Okay, sebelum alif tu ada, kita nampak ada baris atas, so kita letak baris atas, dan barulah kita letak alif. So dapatlah ishtaraya. Kalau tuan-tuan sebut ishtaraya, apa yang kita faham? Ada huma, ya, dia berdua, dua lelaki ke, satu lelaki satu perempuan ke, ya, telah membeli. Bayangkan tuan-tuan, daripada ishtara ni nak sebut, ya, engkau beli, ya, engkau berdua beli, dia ubah, kita guna pattern ni je, guna pattern yang sedia ada. Ya, dua orang membeli. Okey, terima kasih Puan Rima share jawapan. Okey, macam tu yang berlaku. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah, okey, kita boleh bayang tuan-tuan, maksudnya perkataan Arab ni, dia kita nak kena belajar apa? Dia punya katakah.
dia punya root words. Jangan kita ingat yang ishtarau, jangan kita ingat yang ini, kita tangkap yang kataka. Sebab daripada ishtarau ni dia boleh mencapah ke lain-lain punya bentuk. Begitu. Okey, baik. Itu satulah kita dapat. Okey, kemudian yang perlu kita bincang juga adalah ad-dhalalah. Ad-dhalalah ni biasa kita jumpa dah. Apa agak-agak maksud ad-dhalalah ni, tuan-tuan? Yang kita boleh kaitkan dengan perkataan dhalin kan dalam surah Al-Fatihah. Dhalla asalnya daripada kalimah dhalla. Dhalin. Maksudnya sesat. Sesat ataupun kesesatan lah macam tu. Okey, terima kasih Puan Azian, Puan Rahimah. Ya, kesesatan. Okey. Baik, cuma nak tanya sikit kalimah ad-dhalalah ni. Okey, kita belajar isim, ada jantina. Ad-dhalalah ni muzakkar ke muannas kalau ada ta? Okey, ada ta mestilah muannas dan dia tuan-tuan, perkataan ad-dhalalah ni dia satu ke dua ke banyak dia punya kesatan. Kita belajar kalau isim dia attach dengan ta, biasanya mufrad lah, tunggal. Okey, satu. Jadi ad-dhalalah tu isim yang mufrad, tunggal dan juga muannas, kesesatan. Bukan maksudnya kesesatan tu ada jantina, kalimah tu ad-dhalalah. Cuma boleh fikir-fikir, ibu-ibu ayah-ayah fikir, kita jauh lagi malam ni, kita nak bincanglah, kenapa ad-dhalalah kat sini datang dengan baris atas? Apa sebab? Hari ini kita nak bincang tentang mengulang perkataan, ulang maksud, paling penting maksud, dan kalau boleh fahamkan juga nama dia, dan kenapa ad-dhalalah ni datang dengan baris atas. Sekali kita lalu. Kalau dah dapat, cantik, tuan-tuan biar dulu, kita akan bincang sekarang lah kan. Okey, kita pun tunjuk, saya terjemah dulu. Okey, ulaika. Okey, terima kasih yang kongsi jawapan. Mereka itu, iaitu orang kafir, tuan-tuan, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan. Ini bukan beli yang hakiki, beli yang majazi. Nanti kita ceritalah dengan tuan-tuan kenapa Tuhan sebut membeli kesesatan kan? Membeli kesesatan. Baik. Dah dapat tuan-tuan kenapa ad-dhalalah fatah. Limadha al-kalimah dhalalah datang dengannya ja'at bil fathah ala akhirha. Kenapa? Okey, terima kasih tuan-tuan yang share jawapan. Saya tak ada baca dulu, kita bincang dulu dan baru saya kongsi. Okey, baru saya respon lah. Okey. Macam mana kita nak faham kenapa baca ad-dhalalata? Kerana kita tahu, ibu-ibu ayah-ayah tahu apa-apa yang berlaku ini mestilah kita kaitkan dengan fi'il. Betul? Okey. Ishtarau. Kita tahu tadi ishtarau. Ishtarau adalah madhi yang bermaksud membeli. Macam biasa, macam minggu lepas juga kalau kita jumpa fi'il madhi ni, kita jumpa ishtarau ke apa-apa bentuk fi'il madhi lah kan. Apa-apa bentuk fi'il pun, ishtarau. Okey. Kita kena cari apa? Okey. Kita kena cari dua item kan, iaitu fa'il, fa'il, pelaku, siapa yang membeli, dengan maf'ul bi. Ini bukannya penafal, tapi tuan-tuan percayalah kalau kita ni, tuan-tuan, kita belajar bahasa Arab ni, bila kita belajar bahasa Arab, kita tahu baris-baris tu apa dia punya sebab, lepas tu kita hafal, dia lagi melekat. Sebab kita hafal tu, kita datang dengan kefahaman i'rab. Kita datang dengan kefahaman bahasa. Ishtarau dhalalata bil huda, begitu kan? Okey. Jadi sama juga, okey, fa'il, pelaku, fa'il pelaku, siapa yang membeli yang kita faham di sini
Okey, semua dah jelaslah ya, kita dah share dengan tuan-tuan formula. Okey, formula yang ada ni, yang ini ya, saya zoomkan pada tuan-tuan ya. Okey, terima kasih yang kongsi-kongsi jawapan. Okey, terima kasih yang respon-respon ya. Okey, Puan Liza, Puan Nazian, Puan Rahimah, okey. Kulul ijabah sahihah, semuanya betul. Okey, baik. So saya terus cerita yang ini kot ya. Okey. Baik. So tadi fa'il dia kita kata so membelikan, macam kita nak tahu dia at the one lah. Kalau dia sama ada bentuk isim marfu ke ataupun dhamir yang mustatirkan, dhamir mustatir, dhamir tersembunyi dalam. Dia dua bentuk. Satu fa'il ni dia bentuk kata nama marfu yang menonjol. Kalau fi'ilnya huwa atau hiya, so kita tak guna cara pertama ni kan tuan-tuan, sebab dia ini untuk dhamir huwa hiya je. Barulah fa'ilnya bentuk isim marfu menonjol. Sekarang ni kita nampak yang ishtarahu ni, kita review sikit, dia bukan huwa bukan hiya kan. Tadi kita dah bincang ada hum ni kan. So itu sebablah kita tak guna fa'ilnya bukan bentuk isim marfu. Sebab kalau fi'ilnya huwa hiya, baru dia menonjol biasanya. So kalau selain ni, selain tu maka fa'ilnya bentuk dhamir mustatir kan, dhamir tersembunyi dalam tu. Okey, dhamir tersembunyi dalam. Baik. So kita kata dia punya fa'ilnya dhamir tersembunyi begitu. Okey, dhamir tersembunyi. Dhamir apa? Okey, dhamir hum kan, dhamir hum. Okey. Baik, dhamir hum. Okay, lepas tu kita nak tahu kan membeli apa kan. So maf'ulun bi ni kita faham biasanya maf'ulun bi dia bentuk isim mansub kan ya, dia hujung baris atas. Okey, hujung baris atas. Okey, terima kasih juga Puan Ami kot ya. Okey, saya baca apa yang tertera tu je lah. Okey, jawapan semua kira kenalah dengan fokus kita. Terima kasih tuan-tuan. Baik. So kita pun carikan mana isim mansub tuan-tuan ya. Okey. So membeli ya, ad-dhalalata ya. Tu sebablah datang ad-dhalalata ni datang dengan mansub. Ya, rupa-rupanya ustaz dia merupakan maf'ulun bi datang bentuk isim mansub kata nama yang hujung baris atas, iaitu kalimah ad-dhalalah ya, ad-dhalalah. Okey, baik, ad-dhalalah ya, maksudnya kesatanlah. Okey, lepas tu kita kena faham juga tuan-tuan, ni sekadar tambahan lah. Okey, lepas kita faham ad-dhalalah kenapa mansub, lepas tu boleh tambah juga ya, biasanya maf'ulun bi ni tuan-tuan, kita kata kalimah tu maf'ulun bi ya, dia biasanya maf'ulun bi ni ada terjemahan tambahan akan. Okey, dia biasanya lah ya, bukan kata wajib, tapi kebiasaannya ya, dia ada tambahan terjemahan akan. Kalau ad-dhalalah tu dia akan terjemah ya, akan kesesatan, macam itulah. Kalau tuan-tuan ada yang terjemahan harfiah, okey, yang satu-satu tu cuba tengok. Kalau tak ada tu kiranya dia agak moden lah. Kalau yang buku lama ada. Kalau kitab-kitab kuning yang lama-lama kan tuan-tuan, kalau dia terjemah matan ke apa kan, kalau perkataan tu dia kita kata dia maf'ulun bi, maksudnya bila word itu dia MB, dia objek, dia akan keluarlah terjemahannya ada akan, kesatan, akan itu, akan ini, macam itulah. Okey, baik. Tadi saya nak kata nak bincang ada 2 poin yang baru sikit lah. Bukanlah baru tapi penting untuk kita. Tapi kalau boleh, tuan-tuan jangan tengok terjemahan dulu supaya kita teruji dengan perkongsian kita kan. Sebab tips tu kita akan nampak kalau kita cuba tanpa tengok terjemahan pun kita dah boleh dapat sebenarnya. Apa? Okey, kita akan bincang kemudian lah. Ni ada berkaitan dengan fama rabihat dengan wama kanu muhtadin. Di situ ada ceritanya ataupun ada
ada yang kita perlu tekankanlah. Okey? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tuan-tuan, orang-orang kafir ini, mereka itu adalah orang-orang yang membeli akan kesesatan bil huda, bil huda. Okey, ini satu ayat. Mungkin ada yang tanyalah kan, Ustaz, ni bil huda ni kita faham dua kan, ya. Bi ni tuan-tuan haruf jar. Okey, haruf jar maksudnya dengan. Okey, bi dengan jar. Apa maksud jar? Okey, jar bererti baris bawah. Ya, jar bererti baris bawah. Fungsinya membaris bawahkan, memajrurkan, ya, hujung isim, ya, selepasnya. Jadi al-huda ni sepatutnya dia di hujung ni baris bawah begini. Kan sepatutnya Ustaz, kita kata ujung tu sepatutnya kena baris bawah lah, kan begini. Tapi kenapa tak nampak sekarang al-huda? Tadi kan kita baru cerita dengan tuan-tuan, ya, kita cerita apa? Kalimah alif maksurah ni kan, ya, yang word alif maksurah ni ataupun huruf alif maksurah ni tak kiralah hujung isim al-huda ke, hujung isim hujung fi'il ishtara ke. Bila perkataan tu involve alif maksurah di hujung al-huda, contoh yang sekarang ni warna hijau ni, maka dia tak boleh nampak dia punya baris bawah. Sebab kenapa? Sebab alif maksurah dia huruf sakit, huruf illah, dia tak boleh baris bawah, atas, depan, mesti kena baris mati je. Itu jelas ke tuan-tuan? Okey, baik. So kita kata kat sini al-huda ni, okey, dia istilah macam ni kan, tuan-tuan boleh tambah sikit kalau daripada sudut i'rab. Saya tak pastilah. Nanti saya tunjukkan pada tuan-tuannya. Kalau ada waktu nanti, sebenarnya al-huda ni boleh tambah sikit jawapan i'rab dia. Okey. Ya, okey, i'rab di kalimah al-huda. Kalau tuan-tuan biasa main dengan buku i'rab, dia akan beri jawapan kepada kita lebih kuranglah, ya. Al-huda ni dia isim kan, so kita tulis dia al-ism. Okey, so dia majrur. Tuan-tuannya dia majrur. Okey, kita kata dia majrur sebab sebab datang lepas haraf jar lah, so mestilah kita kata majrur. Okey, majrur. Saya tunjukkannya kat sini tempat dia lah. Okay, lepas haraf jar. Okey. Okey, selepas haraf jar. Terima kasih Puan Naziannya. Okey. Lepas haraf jarnya, tuan-tuan, so dia kena, kita kata majrur lah. Okey, majrur. So ini semua tuan-tuan, ini dia punya tartibul ijabah, ataupun kita kata tartib al-ijabah al-i'rabiyah. Maksudnya susunan jawapan i'rab. Mula-mula kita jawab dulu fungsi dia, lepas tu hukum kalimah, lepas tu tanda dia. Saya tunjuk kejap ni kat sini. Okey. So fungsi ni saya jawab isim lah tuan-tuan. Okey, isim. Okey, sebab al-huda ni al-huda hidayah, petunjuk lepas haraf jar. So kita jawab dia lepas haraf jar pun boleh jawab, tapi kita jawab mudah dengan isim lah. Okey, isim begitu. Okey, kemudian, ya, kemudian kita jawab dia punya hukumnya majrur lah, kan dia punya hukum majrur. So kita pun jawab majrur gitu. Okey. Lepas tu tanda dia, okey, sebab lepas dah kita faham al-huda ni isim, majrur sebab lepas jar majrur, dia punya hukum, ya. Kemudian tuan-tuan akan nampak kita jawab pula dia punya tanda. Kita pilih salah satulah, kan. Okey, kita pilih sekarang dengan kasrah. Okey, dengan kasrah. Kita pilih kasrah ke meskipun perkataan al-huda ni, ya, meskipun word al-huda tu di hujungnya tak nampak pun dia punya kasrah, tapi kita sebut kasrah juga. Kita sebut bil kasrah. Okey, bil kasrah.
tuan-tuan boleh tambahlah al, sebab itu tak nampak kan, kita tambah al-muqaddarah. Okey. Saya tak pasti tuan-tuan ada, mungkin ada pernah terbaca mana-mana buku-buku Arab, so Arab dengan bentuk macam inilah ya. Muqaddarah ni tuan-tuan bermaksud dia baris bawahnya yang tak nampak. Muqaddarah ni daripada kalimah qaddara memberi maksud yang bermacam-macam ya, tetapi untuk kalimah yang ataupun maksud muqaddarah di sini bermaksud yang kasrah yang tak nampak ataupun kasrah yang diandaikan ada akan tapi tak nampak, macam itulah. Okey, baik. Ya, dia diandaikan, betul. Okey, dia diandaikan ataupun kita kata kasrah yang diandaikan, begitu. Atau ada juga yang syarahkan kita kata kasrah yang tak nampak lah, sebab lawan dia zahir. Zahir ni lawan dia zahir yang nampak, lawan dia muqaddarah yang tak nampak. Boleh tambah sikit, li'annahu, kenapa kita sebut macam tu tuan-tuannya? Okey, li'annahu kerana kalimah itu ya, mana'a, okey, dilarang, min zuhuriha, okey, dilarang daripada zahirnya, ataupun kerana dilarang daripada zahirkan baris tu. Apa sebab dilarang? Kerana dilarang itu kerana at-ta'azzur, kerana adanya keuzuran. At-ta'azzur ni sikitlah contoh, kalau boleh. Sebenarnya tuan-tuan akan jumpa syarah macam ni kan, maksudnya kita kata muqaddarah yang tak nampak ataupun yang diandaikan, li'annahu kerananya, mana'a dilarang, min zuhuriyah at-ta'zub kerana dilarang daripada zahir, daripada terzahirnya, daripada tertonjolnya baris bawah tu, apa yang melarang, okey, apa yang melarang daripada zahirnya, daripada timbulnya baris bawah tu, at-ta'azzur. At-ta'azzur ni apa? Keuzuran lah. Maksudnya kan kita faham tuan-tuan, yang hujung warna hijau ni kan, al-huda ni hujung yang warna hijau al-maqsur ni kan ada keuzuran kan, huruf tu dia tak boleh baris bawah. Tu sebab tuan-tuan akan nampak kalau perkataan bahasa Arab Al-Quran, kalimah dia tu di hujung ni ada alif maksurah macam ni, i'rab dia mesti ada al-muqaddarah yang diandaikan yang tak nampak, li'annahu mana'a min zuriyah at-ta'azzur, kerana yang menghalang daripada zahirnya baris bawah itu adanya aspek keuzuran. Pada alif maksurah ada keuzuran, dia tak boleh baris bawah ya, al-hudayi ya, al-hudayi ke al-hudayu ke al-hudayah, tak boleh. Itu sebab namanya ta'azzur. Okey, tuan-tuan boleh lalukan ini kerana yang kita letak kawannya silver ni tuan-tuan, biasa kita jumpa dalam i'rab bagi perkataan yang di hujungnya ada huruf illah, huruf sakit. Memang mungkin tuan-tuan rasa mungkinlah dia rasa apa, tak berapa mungkin nampak sangat signifikan dia, tapi nanti bila tuan-tuan jumpa, bila tuan-tuan ada mungkin, manalah tahu tuan-tuan terbuka-buka ya, buku-buku Arab ke, buku-buku bahasa Arab Al-Quran ke, so kita tak janggal lah, kita tak rasa tekuk dengan istilah tu, kerana kita dah pernah belajar muqaddarah ya, lawan dia zahir, at-ta'azzur tu maksudnya keuzuran pada kalimah huda, begitu. Baik, satu ayat kita dah bincang tuan-tuan, satu potongan ayat. Kalau tanya tuan-tuan, ulaika sampai al-huda ni, mereka itulah, ataupun kita kata ya, tadi mereka itu ya, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ya, adalah orang-orang yang ishtarau. Ma makna ishtarau tuan-tuan ya? Mereka membeli. Ini yang kita kata pada tuan-tuan, cantiknya ayat Quran ni, kalau awal dah start plural kan, jamak, ulaika jamak, alladzina jamak, dia konsisten jamak je macam tu. Ini Al-Quran. Memang tata bahasa macam tu. Kalau mula start dengan
Mufrad ada mufrad je, biasa macam itulah. Okey. Ishtarau bermaksud membeli, ya, membeli ad-dhalalah kesesatan dengan apa? Dengan bil huda, dengan petunjuk. Okey, apa maksud ayat sebenarnya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata, tuan-tuan, ya, orang-orang kafir itu membeli, ya, membeli kesesatan dengan petunjuk, ya? Apakah maksudnya di sini? Okey, daripada tafsir Zubdat Tafsir min Fathul Qadir, ya, tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan orang kafir membeli kesesatan ni maksudnya apa, ya? Mereka itu maksudnya orang-orang kafir ni menggantikan hidayah tu, ya, menggantikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, menggantikan hidayah tu dengan kekufuran. Ada tafsir kata ini menampakkan kebodohan dan dungunya orang-orang kafir, kerana orang-orang kafir itu menggantikan keimanan, menggantikan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kekufuran. Ya? Mereka itu, orang-orang kafir itu menukar, maksudnya kita boleh faham kat sini, menukar petunjuk ataupun dikatakan beli kesesatan dengan petunjuk itu, maksudnya apa? Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ganti keimanan, gantikan keimanan mereka dengan kekufuran, dan orang-orang itu, orang-orang kafir ni juga menggantikan hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesesatan. Maksudnya kita boleh mudah kata, tuan-tuan, orang-orang kafir ni dia hilang petunjuk lah, hilang petunjuk. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka itu beli kesesatan dengan apa? Mereka beli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya di situ mereka gantikan, orang-orang kafir ni gantikan keimanan dengan kekufuran, gantikan hidayah petunjuk Allah dengan kesesatan. Maksudnya mereka tu berpalinglah, orang-orang kafir itu hilang petunjuk, berpaling daripada kebenaran. Okey, Az-Zuhaili sebut dalam tafsir, orang-orang kafir ni lebih memilih kekafiran. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tuan-tuan, mereka itu membeli kesesatan dengan petunjuk, maksudnya kita boleh faham orang-orang kafir ni dia utamakan kekufuran itulah. Orang-orang kafir itu lebih memilih kekafiran, lebih memilih kesesatan, dan mereka meninggalkan petunjuk. Begitu. Ya, jadi itu sebab Allah kata ini merupakan kerugian bagi orang-orang kafir dan menampakkan kebodohan. Tuan-tuan, beli, umpamanya beli yang tak bernilai kan. Begitulah ishtarau dhalalah, ya, ishtarau dhalalah, beli kesesatan, sesuatu yang tidak bernilai. Begitu. Jadi kita boleh faham maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita betapa dungunya, tuan-tuan, betapa ruginya orang-orang kafir yang mana mereka itu memilih jalan kesesatan, mereka itu memilih jalan kekafiran, jalan kekufuran. Itu. Okey. Kalau boleh, tuan-tuan, sekarang ni jangan tengok terjemahan dulu. Saya nak bincang sekarang ni. Okey, bincang apa? Okey. Ada dua tadi kan saya kata yang begitu penting untuk kelas kita malam ni, yang tuan-tuan yang belajar dengan kita lah. Okey. Yang seterusnya, fama rabihat tijaratuhum. Ini pun ulang-ulang je, tapi ada dua poin yang saya kira cukup signifikan dalam ayat 16 ni. Okey, pertama, ini sekadar lalu je lah sebelum kita bincang poin besar tu. Okey, fama tu ada dua kan. Okey, fa dengan ma. Okey. Yang fa kat sini, tuan-tuan, kita kata fa yang untuk sambung. Bila sambung tu fa apa? Yang kita fahamkan, kalau fa yang sambung mestilah fa, maksudnya
fa yang penghubung kan, fa yang penghubung sambung, fa ataf lah ya, yang sambung ayat sebelum, ayat selepas. Okey, fa di sini fa ataf lah. Maka boleh, lalu boleh. Tadi lupa nak tanya tuan-tuan, ulaika sampai al-huda ni, ya, ulaika sampai al-huda, ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda, ya, daripada sudut bahasa, pola ayat yang panjang ni tuan-tuan, yang kita letak warna silver ni, apa nama pola ayatnya? Tuan-tuan ingat tak? Dia punya pola ayat. Tadi yang fa tu fa ataf kan? Yang panjang ni apa nama pola dia? Ada yang nak kongsi tuan-tuan? Apa nama pola ayatnya tu? Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda. Ya? Okey. So kalau tuan-tuan lihat, okey, yang panjang ni kita namakan sebagai jumlah, okey, ayat yang bermula dengan ulaika. Tadi isim tak? Isim isyarat kan, untuk tunjukkan. Okey, untuk tunjuk. So jumlah apa? Okey, jumlah ismiyah. Terima kasih Puan Nazian, okey, yang share jawapan. Okey, jumlah ismiyah. Okey, sajalah nak ulang sikit kan, supaya tuan-tuan sentiasa kita apa yang asas kita betul-betul kita firm lah, kita dapat dapat faham betul-betulnya yang ini. Okey, yang rumus 18 ni jumlah ismiyah, ayat yang mula dengan isim. Okey, baik. Kemudian, okey, ada fa, ada ma. Okey, baik. Yang ma ni, tuan-tuan kalau boleh jangan tengok terjemahan, nanti kita tak teruji. Kan? Okey, kenapa saya kata macam tu? Okey, sekarang ni ada dua ma, ya? Ada fama, ma dan juga wama. Okey, ada ma. Okey. So kita belajar ma ni ada berapa tuan-tuan ma? Kita belajar ada wahid, isnan, salas, arba. Ada 4. Okey, satu ma apa? Okey, ni kita ada cerita kat sini lah. Okey, saya ada tuliskan ma ni. Kalau boleh tuan-tuan jangan tengok tempat lain. So saya tutup sikit lah kot. Okey, memang tak ditutup lah. Okey, ni kot begini. Okey, so ada tuan-tuan nampak yang ini kan? Okey, ada 4. Okey, ada ma mausul, apa yang, ya, macam contoh surah Al-Baqarah kan, wa mimma razaqnahum, wa mimma, dan daripada apa yang, ya, kalau ma istifham ni dia ma apakah, ya, contoh surah Al-Qari'ah kan, Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Dia ma-nya di awal-awal ayat, macam itulah. Kita ada bagi penerangan pada tuan-tuan di sini. Okay? Kalau ma yang araf nafi tidak, okey, ma araf nafi tidak, ma yang ketiga araf nafi tidak, ada cara dia. Dan kalau ma jazam 2, nama pun 2, dia lepas, kalau ma jazam 2 apa jua, nama pun jazam 2, lepasnya ada 2 mudhari'. Sekarang ni kira takci lah. Takci kalau tuan-tuan tengok terjemahan, kita tak teruji. Cuba jangan tengok dulu, apply daripada perkongsian kita ni. Kan tuan-tuan cuba tengok. Boleh, dia applicable tak? Rugi kalau tak cuba. Ada 2 ni. Kan? Okey, baik. So, tuan-tuan nampak tak kat sini? Ada ma. Ini saya tak berani kata formula ni tuan-tuan. Dia mesti. Dia tengok jugalah. Dia tengok juga. Okey, baik. Boleh kata ma-nya. Okey, tuan-tuan tengok ya. Mungkinlah, okey, mungkin ada yang kata ustaz kita kata ma dia, kita kata ma yang dua-dua ni ya. Okey, ataupun ma yang satu ni sekarang lah. Okey. Ma ni kita kata dia ma, mungkin dia ma yang ma istifham kot. Okey, ma istifham apa, apakah, boleh tak? Okey. Di situ kita kata kurang sesuai lah. Okey, sebab ma istifham ni dia di awal-awal ayat. Kan awal-awal ayat. Okey, tak boleh. Boleh ke kata ma
Okay, boleh ke kata ma yang mausul, apa yang dia tengah ujung ayat, macam boleh juga. Okey, macam boleh juga. Okey, tak apa, biar dulu. Okey. Yang ini dia umum tau tuan-tuan, umum. Ini dia umum sikitlah. So kita biar dulu. Boleh ke kata kalau ma di sini, ma-nya kita kata jazam dua kan, apa jua? Boleh tak? Maksudnya lepasnya kena ada dua fi'il mudhari' yang majzum, yang kena baris mati. Kan boleh tak kata ma jazam dua? Okay. Adakah rabihat ni warna hijau ni mudhari'? Mudhari' awal apa? Mudhari' awal huruf apa? Anita. Kan? Okey. So mana yang hampir sebenarnya tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok. Dia sama ada mungkin mausul ataupun haruf nafi kan? Okey. Mana yang hampir? Cuba perhatikan yang haruf nafi ni. Kalau haruf nafi tidak, lepas ni macam mana? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Rabihat. Rabihat. Ya. Rabihat. Isim ke fi'il rabihat ada tambah ta di hujung macam tabat, kasabat, qalat. Okey, tambahan hujung macam istarau madhi. Okey, kita jawab dulu, nanti baru saya respon dengan jawapan tuan-tuan. For those yang share lah, kita cuba dulu. Okey, baik. Bila rabihat madhi, so maksudnya apa? Ma di sini, okay, lepasnya madhi. Tuan-tuan cuba tengok terjemahan. Buka terjemahan, cuba tengok ma ni dia terjemah apa. Dia mesti ma ni, dia terjemahkan apa? Sebab ma lepasnya rabihat madhi, rabihat madhi ada ta di hujung, madhi. Okey. Bila ma ya lepasnya itu ada madhi, ma-nya nafi, tidak. Ini bukan saya cakap, tuan-tuan tengok terjemahan. Kalau dia terjemahannya tiadalah, bukanlah, itu kira samalah tu. Dia nak kata nafi juga. Macam tu. Ustaz, kenapa kita tak kata mausul? Ni yang tadi saya kata mausul ni dia umum. Mana yang lebih accurate dengan situation? Yang the third ni kan, yang nafi ni kan, sebab lepas ni mati. Okey? Cuba tengok terjemahan. Tuan-tuan tengok terjemahan. Okey? Saya tak nak cerita banyak. Tuan-tuan tengok terjemahan. Sama tak? Kalau sama, kira okey lah tu. Ya? Okey, baik. So, kita kata macam itulah cara dia. Okey? Dan saya tak kata semua cara macam tu. Kalau mausul ni tengah hujung, kalau nafi ni tidak, lepas ni madhi, memang. Tapi boleh kata bukan wajib tuan-tuan, kebanyakan. Sebab Quran ni penggunaan ma-nya begitu luas. Dia tak boleh nak letakkan satu kawaid begitu. Ini pun berdasarkan pengalaman kita jumpa banyak kalimah tu kan. Okey. Okey, ya. Maksudnya tiada. Kan. Okey. Ma nafi ya, tiada. Syukran. Terima kasih yang kongsi jawapan ni, Puan Zian, Puan Rima, Puan Jemilia ya. Yang kongsi-kongsi, tuan-tuan semua kiranya jawapannya tu bertepatan lah kan dengan fokus kita macam tu. Okey. So masa rabihat ni tuan-tuan, ini pun sama juga, nak kata macam mana dia ada, kalau pattern macam ni, so tengoklah ya, dia ada di sini dia ada dhamir. Okey, dia ada dhamir. Dhamir apa tu? Okey, Allah. Tuan-tuan, okey. Macam pula dia punya PC. Okey. Kalau rabiat tu dia pattern macam ni yang kita bulat ni sekarang tuan-tuan, ada dhamir hiya. Okey. Ada dhamir hiya.
Nanti kita cerita dengan tuan-tuan kenapa hia. Okey? Kita cerita. Okey? Hia kan? Okey, hia. Kenapa guna hia? Tuan-tuan mungkin ada yang nak share jawapan? Kenapa guna hia? Ustaz, tuan-tuan kenapa digunakan hia? Kan? Guna hia sebab guna hia lah Ustaz. Ada sebab lain ke? Itu tuan-tuan kalau orang yang mungkin kurang asas. Tapi kalau macam tuan-tuan ada asas, mungkin ada jawapannya lah kan. Boleh kongsi tak? Terima kasih Puan Inur Robiah. Okey, sebab la dalalah hampir tapi kurang tepat. Tapi terima kasih share jawapan. Kenapa saya kata hampir? Tengok yang lepas. Sebelum dah kelas, kita dah habis ad-dalalah. Tengok yang lepas. Selepas dia. Kan, okey, saya cerita terus Okey, alright. Sebelum tu, nak tanya sikitlah dengan tuan-tuan. Rabiah ni apa kata ka dia? Buang ta, amalkan. Buang ta tambahan Rabiha. Okey, ini kata ka. Kan kita belajar kata ka, ujung baris atas ada huwa, ya, pattern kosong, ya, Rabiha. Saya share kejap sebelum bincang ni. Rabiha. Ya. Rabiha ni maksudnya tuan-tuan, untung, ya, untung. Nampak tak ribah? Ribah ni gain ataupun kita kata ni kan advantage or increase in amount. Maksudnya kepentingan lah kan, ya. Kalau satu dia tu ni nampak tak Rabiha? Ni kita cerita dengan tuan-tuan sebab benda tu ada lah, ya. To gain or profit kan, nampak tak? Okey, itu yang kata buang ta tu. Buang ta tambah baris atas. Sebab kata macam tu dia punya nature. Kan, okey. Maksudnya menguntungkan. Tapi kita kena tahulah ada ma kan, okey. Ya, maka ataupun lalu tidaklah menguntungkan. Begitu. Okey, tidaklah menguntungkan. Okey. Okey. Kenapa guna hia? Okey, so masing-masing ada yang jawab tadi, ya. Huda, ada yang jawab dolalah. Masih lagi kurang sikit tuan-tuan. Okey, saya cerita terus Okey, alright. Perhatikan pada kalimah selepasnya. Macam itulah tuan-tuan okey. Kalimahnya lepasnya ada apa? Tijah. Bila kita pecah kata bahawa kita nampak ada dua kan tijaratu, ya. Tijaratu satu, ini tanya tuan-tuan nampak ta di sini. Okey, tanya buka kan? Ta maftuh. Ini ta buka. Dia buka tu sebab dia nak melekat. Kalau dia tak melekat, dia tutup macam ni. Tuan tengok saya tunjuk. Ni. Dia mana ada yang buka macam ni, tak ada. Dia mesti tutup. Okey, dia mesti tutup. Okey, tuan-tuan tengok kat sini. Ya. Melayu ada kalimah tijarah ni. Okey. Tijarah kalau Melayu tuan-tuan kalau buka buka kita kata buka web kan ataupun buka kamus Melayu memang dah ada dah perkataan Melayu ni. Dekat sini dia tak berapa tunjuk tuan-tuan tapi okey pada kamus saya tuan-tuan boleh cek apa tak kat sini ya. Tijarah. Ini. Qanun tijari. Law ni kan. Okey dia ada berkaitan dengan dagang. Macam perdagangan macam itulah perniagaan. Kalau yang bank Islam tuan-tuan dia ada istilah tijarah ni. Perniagaan perdagangan biasa. Okey. Okey, itulah maksudnya tanya tuan-tuan nampak dia marbutkan, dia simpul. Okey, dia simpul. Tapi for those yang share tadi jawapan, dia tanya kenapa Rabiah guna hia? Jawapan tuan-tuan tu terima kasih tapi kita nak bincang jawapan yang sebenar sekarang. Okey, pecahkan dulu lah ya tijarah tu satu dengan hum kan? Okey, dengan hum. Okey, baik. Di sini.
Okey. Tijaratu ni macam tadi saya kata, dia tamarbutah. Ya, lepas dia gabung, dia buka tuan-tuan, jadi ta maftuh. Tijaratuhum. Ya. Tijarah ni alif lam tak ada kan? Alif lam tak ada, tanwin tak ada. So, mudhaf lah, perniagaan. Tuhan kata tuan-tuan ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya, lalu tidak untung. Apa yang tak untung kan? Begitu ya. Apa yang tak untung? Tijaratuhum. Begitu. Ya, jadi kalimah tijarah ni alif lam tak ada, tanwin tak ada, mudhaf, okey mudhaf, so hum ni jadi mudhaf ilaih kan, dia punya pasangan dia. Okey, perniagaan mereka, hum ni mereka ni refer kepada golongan kafir lah, golongan yang kafir, golongan yang kufur. Baik. Kenapa baca tijaratu kan? Kenapa tak baca tijarata, tijarati? Tuan-tuan nampak tak? Kat sini barulah kita jelas. Kan? Jelas macam mana? Tentulah ada kena-mengena dengan fama rabihat. Betul tak? Sebab kenapa? Sebab tadi kan kita ada bincang dengan tuan-tuan kan? Kita bincang macam mana tadi? Kita ada bincang kalau yang fi'il madhi, tuan-tuannya kalau yang fi'il madhi kan, fi'il, kita nak cari fa'il kan, pelaku, contohnya sekarang ni, fama rabiat, tak untung, so apa yang tak untung ni? Kan, okey, apa yang tidak untung ni? Begitu. Apa yang tak untung ni? Allah kata fama rabiat, maka tidak untung. Apa yang tak untung? Kan. Okey, baik. Apa yang tak untungnya, so itu fa'il. Okey, fa'il. Fa'il apa hukum dia tuan-tuan? Apa hukum fa'il? Mansub ke, marfu' ke, majrur pada hujung kalimah. Perkataan-perkataan yang berfungsi sebagai kita kata fa'il, ya, pelaku tuan-tuan, mestilah kena marfu' kan, dhammah di hujung, berpandukan rumus kita ni nombor 12. Kan, Ustaz guna cara mana tadi? Dah pangkas siap dah yang E ni. Tuan-tuan ingat kita punya formula ni? Kan, jika fi'il ada dhamir huwa, ada dhamir hiya, bla bla bla, agak-agak guna cara A ke cara B tuan-tuan? Kan, sebab sekarang ni rabihat ni ada dhamir hiya, tadi kita ada tinjau kan, ada dhamir hiya. Okey, ada dhamir hiya ni, ini rabiha, huwa lah kalau rabihat ni hiya. Ya, hiya, dia satu perempuan. Apa yang perempuan, apa yang satu tu. Okey, baik. So kita kata kat sini bila fi'il ni ada dhamir huwa, ada dhamir hiya. Okey, contoh rabiha ni ada huwa kan, ada rabiha ni ada hiya. Okey, ada hiya. Okey, maka fa'ilnya berbentuk isim marfu'. Okey, fa'il marfu'. Ada tak isim marfu'? Ada tak isim marfu' tuan-tuan? Jawapan bagi apa yang tak menguntungkan tu, kalimah tijaratu. Betul tak? Itu sebab baca tijaratu. Ini yang kita kata pada tuan-tuan. Okey, terima kasih. Okey, dia marfu' sebab asal kalimat ta marbutah. Ya, dia yang tijarah ni. Kalau tuan-tuan tanyakan, Ustaz, kenapa rabiah ni dia ada hiya? Okey, hiya satu mufrad perempuan muannas. Hiya tu tijarah ni lah. Hiya tu tijarah tu hiya. Sama. Hiya ia tu tijarah perniagaan tu hiya dalam rabiat. Itu sebab tuan-tuan saya kata tadi, bila kita ni belajar bahasa Arab, kita hafal Quran, tuan-tuan akan nampak kelainan ni bila kita baca ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabiat tijaratuhum. Kita
kita hafal tu, kita terbayang baris, kita terbayang makna. Kalau saya lah, dan kita lebih melekat tuan-tuan apa yang kita baca. Kan, istarad dalalata, beli kesatan. Rabiat tijaratu, ingat Ustaz cerita madi, tak untung apa, perniagaan mereka tu, macam tu. Maksudnya, kan tadi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan kiaskan, kan, Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan orang kafir ni, ya, utamakan kekufuran, kekafiran mereka, kesesatan mereka tu, dengan umpama mereka tu beli kesesatan, ya, beli benda-benda yang tak mementingkan mereka. Itu yang Tuan kata, perniagaan yang macam tu, tijarah begitu tak menguntungkan. Kalau saya tuan-tuan, bila belajar bahasa tu, bila kita hafal Al-Quran, kita lebih menangkap. Rasa saya lah, kalau kita bukan sekadar kita hafal, terjemahan, tengok terjemahan, tapi kita tahu dengan ada background bahasa, itu lebih menguatkan kefahaman kita, kita punya hifz, kan begitu. Okey, baik. Okey, satu dah settle, sikit lagi lah yang ada di hujung lah kita nak cerita dengan tuan-tuan, kan. Okey, alright. Nanti ada selebihnya tu saya bincang nantilah dengan tuan-tuan, kan, sebab kita waktu pun 1.5 jam je, tapi kita maksudnya ada part nanti kita boleh bincang lagi lah, kan, dengan tuan-tuan. Okey, alright. So satu dah dapat ya tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan ni, cuba perhatikannya, fama rabiat. Maksudnya tuan kata tak untung, ya, maka tak beruntunglah perniagaan mereka tu. Allah kata macam tu, maksudnya orang kafir tu beli kesesatan tu, itu tak menguntungkan mereka pun. Begitu. Ya, okey. Wa makanu muhtadi. Ini tuan-tuan cuba tutup sikit, dan nak ujung lain tuan-tuan tutup sikit terjemahan tu, kita cuba lagi sekali. Kan ada wama kanu kat sini lagi, cuba tengok, kan, cuba tengok. Okey, ada wa, kan, wa-nya atof, dan, okey, dan lepas tu ada ma lagi. Okey, lepas ma tu ada kanu. Ini tuan-tuan percayalah, ini kalau tak tengok terjemahan pun, tapi tuan-tuan tahu tadi, kan, Ustaz ada cerita kalau mausul ni tengah hujung ayat, kalau mausul apa yang macam itulah, kalau jazam dua apa jua, dia lepasnya ada dua mudhari'. Kalau istifham ni dia awal-awal ayat, macam mal qari'ah, ma adraka mal qari'ah, ma-nya awal-awal, kan, macam tu, ya. Ya, kan kita dengarkan kalau contoh dalam soalan dalam alam barzakh, kan, ya, ma dinuka, ma nabiyuka. Okey, awal ayat ma apa. Okey, itu awal. Ni takkanlah tuan-tuan akan kata ma-nya apakah, apa istifham. Takkan akan kata ma jazam dua apa jua. Tengok rumus balik, refer kembali formula, nanti kita nampaklah yang ini, kan. Okey, tapi bukannya kena hafal, kena faham sikitlah kanun ni. Kanun ni tuan-tuan sama tak macam ishtarau? Janganlah tuan-tuan kata tak sama, kan. Kita mesti kata dia nampaklah bentuk sama, kan. Sebab ishtarau, kanun ni dia ada tambahan hujung waw alif, dan juga dia fi'il madhi, ya, madhi ada tambah hujung waw alif, dan ada dhamir mereka, kan tuan-tuan, ada dhamir mereka refer kepada orang-orang kafir. Itu sebablah tuan-tuan, saya rasakan kalau orang Malaysia ni dia tambah lagi satu ilmu bahasa Arab, Al-Quran, mesti kita makin dekat dengan Quran. Satu ni yang saya tak kata semua orang, satu ni yang setakat saya mengajar golongan dewasa ni tuan-tuan, hampir 2-3 tahun, ya, saya nampak macam ilmu bahasa ni mungkin orang tak berapa utamakan sangat. Macam tu, mungkin orang rasa macam kiranya okey,
ada terjemahan, so kita relax kot, kita tak payah maksudnya belajar. Di situ sebenarnya kerugian untuk orang yang tak belajar lah. Macam kita share dengan tuan-tuan minggu lepas kan, kita share perkataan Ibad dengan Abid. Ada tak benda-benda macam tu tuan-tuan dapat daripada terjemahan? Mustahil. Kecuali kalau kita belajar bahasa tu. Kita tak boleh kita selesa kita kata kita tak belajar bahasa Arab, Quran kita faham ayat Quran. Betul ke kita faham semua ayat dan adakah terjemahan Quran tu cerita semua? Tak. Memang kena belajar dan bertahun. Tuan-tuan kalau dengar orang belajar bahasa Arab setahun dua tu, saya rasa macam mungkin di situ ada peliknya lah. Belajar bahasa ni memang dia ambil waktu lama sebenarnya. Baiklah tuan-tuan, kita pun dah sesi 20 lebih baru ayat 16. Kan maksudnya kita berlatih sikit tapi ada perkembangan lah kan untuk diri kita macam itulah. Okay, contoh macam kita nak faham sekarang. Tuan-tuan dah faham kanun ni. Bukan faham maksud. Maksud ni mungkinlah kita ambil waktu tuan-tuan. Tapi faham bentuk. Kan kanun faham bentuk, madhi ada waw alif, ada mereka. Bila ma lepas ni madhi, ma apa? Macam tadi, ma rabihat, ma kanu. Cuba tengok terjemahan, betul tak? Yang kita share dengan tuan-tuan ni. Sama tak dengan terjemahan? Cuba tengok terjemahan. Ma-nya apa? Tidak. Saya cerita ni sebab tuan-tuan boleh tengok kat terjemahan. Tengoklah terjemahan Indonesia ke, English ke sama. Tidak. Perlu ke kita faham kanu tu? Nak faham ma? Perlu ke kita tengok dulu terjemahan kanu? Nak faham ma? Tak payah. Yang penting faham bentuk sikit kanu tu macam mana. Boleh bantu kita faham ma. Ini okey lah daripada tak nampak langsung. Kan? Okey, ma-nya nafi kan? Tidak macam itulah. Okey? So, tidak. Okey, kita kata kanu ni tuan-tuan terjemah yang ada. Ada mereka ya, mereka ya tidak. Okey, mereka tidak gitulah. Okey. Ya, mereka tidak. Baik. Kanu ni tuan-tuan, okey. Kanu di sini nak tambah sikit, ada 9 minit ni. Tuan-tuan boleh tambah ya. Kanu ni biasa tak jumpa ya. Biasa tak tuan-tuan dengar kun, orang Melayu, Malaysia, kita orang Islam biasalah dengarkan yang kun fayakun ni, kun fayakunu ya, kun jadilah sesuatu tu, maka sesuatu tu akan terjadi. Sebenarnya tuan-tuan ya, kalimah ya kun kun yakunu ni, kun yakunu ni dia sebenarnya berasal daripada kun yakunu kanu ni, semua ni dia berasal daripada apa? Kana. Okey, kana. Okey, kana ini dia punya asal. Tuan-tuan boleh peganglah. Okey. Kana ni tuan-tuan, okey, kana ni dia okey, kun yakunu ni, kanu ni, kana dia punya asal. Dia hujung baris atas fi'il madhi ya. Pattern kosong, ada huwa dalam, tapi itu bukan sekadar itu yang tuan-tuan kena pegang, boleh tambah ya. Kana ni dia ada dia punya kata setugas, ada dia punya akhawat, dan namanya adalah madhi naqis. Apa maksud naqis ni? Dia kurang sempurna. Kenapa? Sebab kalimah kana ni ya, sebab kalimah kana ni dia tuan-tuan, kenapa istilahnya naqis kurang sempurna? Sebab biasanya kalau kanu ni tuan-tuan, kalau fi'il okey, biasanya fi'il kita kena cari fa'il kan, tapi kanu ni dia tak ada macam tu. Okey, dia tak ada. Kita kata dia naqis ni sebab dia kurang, sebab dia tak perlu cari fa'il. Sebenarnya Puan Nazian. Okey. Memanglah kita kata
ada juga lagi satu bab yang bincang tentang fi'il yang awal dia ada huruf sakit ataupun tengah dia, tapi itu bab lain. Ini kanu ni nama dia ataupun asal dia kana dinamakan sebagai nakis. Okey, nakis sebab istilah dia kurang sempurna, tuan-tuan tambah sebab dia tiada fa'il. Pula ustaz, kan tadi kita cerita dengan tuan-tuan kan macam tak tadi, ishtarau, membeli, marabiyat, tak untung, itu fi'il tak? Kena cari fa'il tak? Kita cari kanu fi'il, mereka ya, kanu fi'il, makanu fi'il ya, kanu mereka tidak ... macam tu kan. So kanu ni fi'il, tapi jangan tuan-tuan, maksudnya bila jumpa kana dengan perubahan-perubahan dia tuan-tuan, itu nakis. Sebab dia tak ada fa'il, itu yang kata kurang tu, incomplete. Dia kurang sempurna. Okey, tiada fa'il. Okey, tapi kita kena cari dua perkara. Okey, satu dia punya isim kana. Okey, isim kana, subjek dia. Okey, lagi satu khabar kana. Nanti kita share dengan tuan-tuan lah. Okey, ini reka ringkas kita lalukan. Okey, belum pegang ya. Belum pernah bincang lagi. Tuan-tuan jumpa kana, maksudnya dia berubah macam-macam. Kanu, yakunu, kun dan seumpamanya. Tuan-tuan akan nampak itu semua adalah nakis, kurang sempurna sebab dia tak ada fa'il. Lepas tu lagi satu tuan-tuan, terjemahan kana ni dia berlega dengan terjemahan ialah ataupun adalah ya, ataupun telah ataupun menjadi. Gitulah dia berlega macam ni je. Rasanya kana ni kita boleh bincang satu topik tau. Jadi saya biar dulu, nanti kita lalukanlah dengan tuan-tuannya kalau ada nanti contoh-contoh lagi yang lain. Okey, ini. So kita kena cari isim kana dengan khabar kana. Pada formula rasanya saya ada sebut juga tuan-tuan secara sepintas lalulah. Kalau tak ada tu tuan-tuan tolong tambah ya. Maklumlah tuan-tuan, ni nota saya buat reka ringkas je. Ni saya ada buat. Ni. Okey. Bila terdapat kana dan akhawat dia, macam contoh tuan-tuan nampak sekarang, kanu kira masuk kana lah. Ya, dan akhawat ni maksudnya adik-beradik yang lain. Semua tu fi'il nakis, kurang sempurna. Maka pola ayat tu tuan-tuan kena cari isim kana, subjek dia dengan khabar kana, cerita dia. Okey, cerita dia. Nanti kita tunjuk pada tuan-tuan macam mana cara dia. Okey, ni saya tunjuk sikit ya. Okey, baik. Isim kana, so tuan-tuan tanda kat sini lah. Okey, dengan khabar kana. Okey. Okey. Biasanya tuan-tuan ya, biasanya kalau isim kana khabar kana ni formulanya apa? U dengan a. Maksudnya dia biasanya dia u ataupun kita kata marfu. Okey. Lepas tu dia khabar kana kena a ya. Dia mansub. Okey, dia mansub. Okey, ni tuan-tuan tolong tulis dulu. Isim kana tu dia subjek dia, khabar kana dia cerita dia. Bentuk dia tuan-tuan u dengan a. Dia mesti kalau jumpa kana, kita cari isim kana tu mana fokus dia dengan khabar dia, cerita dia. Saya nak tunjuk satu daripada ayat Quran. Ini selebihnya minggu depan lah tuan-tuan, ni kita boleh bincang. Nak bincang besar sikit untuk yang kana ni sebab waktu pun dah hujung ni. Tapi kita tunjuk satu contoh lah ya, pada tuan-tuan. Dalam Al-Quran ya. Okey. Dalam Al-Quran. Okey. Ayat ada satu ayat Quran ni tuan-tuan ya. Wa kanal insanu ajula. Ni saya nak cerita sikitlah.
kan, sebab setahu saya sebelum ni belum pernah bincang dengan tuan-tuan, ayat 11 surah ayat 11 surah Al-Isra. Ada tak? Okey, ayat 11 surah Al-Isra. Okey. Ni cerita tentang apa tuan-tuan? Ya. Tentang manusia. Allah tuan-tuan dapat tak kat sini? Ada ini. Okey. Okey, ada kana kan? Apa tadi kita faham kana? Ujung baris atas fi'il madhi naqis. Kurang sempurna sebab tak ada fa'il, lagi satu dia perkataan fi'il tapi terjemahan bukan fi'il. Terjemahannya ialah, adalah, kadang-kadang telah, kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak ada terjemahan. So dia kuranglah. Ada isim, okey, ada isim kana, subjek dia dan khabar kana, cerita dia u dengan a. Jadi tuan-tuan nampak tak kenapa al-insanu ajulan? Kenapa baris macam ni? Okay, sebab kana ni lah. Okay, sebab kana ni lah. Ni ayat 11 surah Al-Isra. Okey. Kenapa al-insanu ya? Kana ni adalah al-insanu ni manusia lah, ya, insan. Kenapa baca al-insanu, tak baca al-insana, tak baca al-insani? Dia begitu. Tuan-tuan akan nampak kana, biasa lepas ni isim kana, khabar kana. Isim kana, subjek khabar kana. Okey? Isim kana ni al-insanu. Okey, al-insanu. Okey. Ya, nu sebab isim kana kena marfu'. Okey, marfu'. Khabar kana kena mansub. Apa cerita? Apa khabar? Apa cerita bagi al-insanu, bagi manusia tu? Ceritanya apa tuan-tuan? Ajulan tu sebab ni satu baris atas ke, tanwin ke, samalah tuan-tuan. Ya. Apa maksud ajulan ni? Ajulan ni sefaham saya tuan-tuan, macam kita kata ajulan ni maksudnya tergopoh gapah lah, begitu ya. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 11. Tuan-tuan boleh tak cek kejap, saya nak tengok terjemahan. Betul lah, maksudnya tergopoh gapah, tergesa-gesa. Tuan-tuan dapat tak kat sini ya? Dia terjemahkan pada kita lah, alhamdulillah ya. Dia terjemahkan pada kita. Wakana ya. Ada ya, terjemahnya adalah, ialah. Okey. Isim dia apa? Ya, al-insanu, manusia itu, adalah apa cerita dia, apa khabar dia? Kena ya. Ajulan, tergesa-gesa. Dia macam tu. Okey, dia mesti u dengan a. Tuan-tuan pegang ni je. Jumpa kana, ingat Ustaz dia bincang ayat 11 surah Al-Isra. Wa kana al-insanu ajula, a. Cerita dia, fokus isim dia al-insanu. Ya, cerita dia apa? Untuk al-insanu ajula, ya, tergopoh gapah ataupun tergesa-gesa. Minggu depan tuan-tuan kita bincang sikit wa makanu mutadina ni mana isim kana, mana khabar kana, kenapa pilih mutadina, kenapa pilih ina. Minggu depan kita akan sambung dengan tuan-tuan dan kita masuk pada ayat ke-17 surah Al-Baqarah. Jadi maksud wa makanu mutadina ni tuan-tuan, mudah kata maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak kata orang kafir ni pun tidak mendapat petunjuklah selepas Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa orang-orang kafir ni tuan-tuan, mereka gantikan keimanan dengan kekufuran, mereka gantikan hidayah dengan kesesatan, mereka pilih kesesatan, mereka pilih kekufuran, maka itu yang Tuhan kata mereka punya perniagaan itu tidak menguntungkan mereka dan mereka tidak mendapat hidayah. Mereka tak menemukan jalan yang benar. Baik. Minggu depan kita sambung lagi dengan tuan-tuan. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Al insan la fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, tuan-tuan, insya-Allah minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.